Okey, berjumpa kembali dalam video seterusnya. Tapi kali ini video saya tidak seperti biasa. Biasanya saya bawa motor, saya tunjuk barang motor, saya on board motor. Kali ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan semua tentang modified motor. Modified motor ni perkara yang begitu sensitif sebenarnya. Adakah modified motor ni dibenarkan atau tidak? Nanti kita akan kupaskan bersama. Okey, modified atau ubah suai. Ubah suai ni atau bahasa mudahnya modi. Modify adalah perkara biasa yang kita dengar di dalam era permotoran ataupun kereta. Tidak kiralah sama ada modified kereta atau motosikal, masing-masing tetap mempunyai undang-undang yang hampir sama dan perlu dipatuhi oleh semua. Jadi kali ini kita tengok satu persatu modified mana yang dibenarkan ataupun modified mana yang tidak dibenarkan. Secara umumnya, semua orang tahu ubah suai yang dibenarkan jika ianya masih mengikut Vehicle Type Approval atau secara ringkasnya adalah VTA. VTA ni adalah satu undang-undang yang hanya diluluskan oleh JPJ. JPJ ni adalah Jabatan Pengangkutan Jalan. Secara ringkasnya, hanya kenderaan yang mendapat kelulusan VTA sahaja yang boleh digunakan di atas jalan raya dan boleh dijual semula. Jadi kali ini saya inginlah berkongsi dengan anda semua, para rider, sedikit beberapa kesalahan yang kebiasaannya dilakukan oleh para modify Tegal. Ada pelbagai modifikasi yang boleh kita buat, tapi ada hadnya. Jadi hari ini saya ingin berkongsilah kepada anda semua. Harapan saya semoga setelah anda mengikuti video saya kali ini, anda boleh merancang modifikasi yang anda ingin lakukan terhadap motor anda. Adakah ia sesuai ataupun sebaliknya. Jadi anda boleh fikirlah sebelum anda modi. Okey. Modifikasi pertama adalah exhaust. Exhaust bising. Bunyi exhaust padu kata anda semua, tapi kalau bagi yang tidak biasa dengan dunia jadi bak motor kata exhaust padu, tapi orang biasa yang tak pernah jadi rider ni dia kata exhaust bising. Ini paling biasa kita jumpa di atas jalan raya yang dah modi engine, semestinya nak pakai exhaust yang padu. Jawapan yang paling senang bila ditanya kenapa pakai exhaust bising, biasanya orang akan jawab nak bagi kereta perasan kehadiran kita dari belakang supaya kereta tidak tukar link secara tiba-tiba. Ini yang biasa berlaku pada motor, dia tak sedar yang kita datang. Jawapan memang logik sebenarnya. Walau apa alasan anda sekalipun, pengubahsuaian exhaust masih dikira kesalahan. Tahap exhaust bising yang melebihi 2 hingga 3 desibel ketika exhaust sedang panas, bersedialah untuk diambil tindakan. Tapi hakikatnya bergantung kepada budi bicara pegawai yang menahan anda. Tapi jika ia tidak lebih daripada had VTA, anda mungkin boleh dilepaskan ketika anda ditahan jalan raya. Tapi sebenarnya juga bergantung kepada budi bicara. Modifikasi seterusnya adalah tayar kecil. Penggunaan tayar kecil ni bukan hari ni lagi. Sebenarnya sebelum zaman Wasuku, zaman RS lagi. Dulu, zaman-zaman saya dulu, zaman RSZ, zaman 125Z, zaman Panther, zaman Gamma, mereka dulu dah pakai tayar kecil sebenarnya. Tapi dulu dia orang glamour dengan panggilan tayar sotong. Kenapa sotong? Sebab dia kecil lah sebenarnya. Jadi dia orang sebenarnya tujuan pakai tayar kecil ni sebab dia orang rasa ringan, lebih laju. Orang kata ada ringan lah. Tapi sebenarnya memanglah kalau jalan lurus tu memang dia akan laju. Tapi bila jalan kat cornering, memang ada masalah. Lebih-lebih lagi kalau jalan tu ada batu dan sebagainya. Jadi sebenarnya tayar sotong ni sebenarnya berbahaya kepada pemandu dan juga pembonceng. Kerana bebanan yang dibawa oleh tayar tu tak sama dengan bebanan yang dia terpaksa tanggung. Jadi berat dan lebih berat. Modified seterusnya adalah tayar besar. Tadi tayar kecil ni sekarang tayar besar. Sekarang ni geng tayar besar. Bukan saya kata kita tayar besar tu makna kita ni pakai tayar besar lah.
sebenarnya penggunaan tayar besar itu tiada masalah selagi dia tidak dimodify dia punya swing arm atau fork. Kalau penggunaan tayar besar tu memerlukan penukaran fork ataupun swing arm, barulah dikira sebagai satu kesalahan. Kerana apa? Kerana dia akan mengubah kedudukan brake, brake yang telah ditetapkan JPJ. Jadi bila kita modify kita punya kedudukan brake tu, dah lari daripada kedudukan brake yang telah diuji semasa penghasilan motor itu tadi. Modify yang seterusnya adalah tukar cover set. Ramai orang tak tahu sebenarnya tukar cover set ni merupakan salah satu modified juga orang panggil. Jadi sekarang ni kita tahu ramai di antara kita ni tak kira motor RS ke motor Y2 ke, dia orang pasti akan tukar cover set. Termasuk saya sendirilah. Jadi sebenarnya kalau korang tak tahu lah sebenarnya, sebagai makluman lah, tukar cover set ni dibenarkan. Tetapi ada syarat-syaratnya. Jadi selepas kita tukar cover set tu, kita mesti laporkan kepada JPJ dalam tempoh 7 hari. Dan dengan syarat cover set tu tidak akan mengubah bentuk motor. Contohnya daripada bentuk Y-Suku kepada X1R contohnya. Jadi kalau setakat warna memang tiada masalah, biasa JPJ akan luluskan. Tapi sebenarnya makluman ni adalah untuk pengesahan sahaja. Jadi kalau ia masih tidak mengubah bentuk, kalau mengubah bentuk motor, itu mungkin JPJ tidak akan meluluskan permohonan anda. Modify yang seterusnya adalah side mirror ataupun cermin sisi. Cermin sisi ni lah wajib. Jadi kalau kita buang ataupun tak pakai cermin sisi memang salah. On the spot akan disaman. Sekurangnya kita pakai yang sebelah pun dah okey. Kita tukar cermin sisi yang lain yang pelbagai bentuk okey. Tapi sekiranya ia masih praktikal. Kalau yang tak praktikal tu memang tak boleh digunalah. Mungkin akan disaman lah juga. Jadi mengapa sangat penting side mirror ni? Kerana ia berkaitan dengan keselamatan, supaya kita akan tahu ternampak kenderaan daripada belakang. Itulah penting lah. Jadi jangan lupa pakai side mirror pada motor anda. Seterusnya adalah upgrade kabel. Antara modifikasi yang tidak menjadi kesalahan ialah upgrade kabel. Kerana ia tidak mengganggu aspek klinikal yang lain. Sebagai contoh, sekiranya pemilik menukar kabel-kabel yang ada kepada yang jenis lebih berkualiti tinggi dan lebih cekap. Sebagai contoh, menukar kabel brake performance untuk mendapatkan cekaman brake yang kuat, tiada kesalahan yang dilakukan. Okey, sekarang ni modifikasi yang seterusnya adalah modifikasi ubah suai enjin. Yang ini paling kerap orang buat. Perkara yang sudah biasa didengari adalah apabila pemilik motosikal ingin upgrade enjin, piston, pakai blok besar dan sebagainya. Ia telah menjadi lumrah dalam dunia permotoran. Lebih-lebih lagi pada mereka yang memakai motosikal pak lejang. Yang glamour sekali, Y-Suku RS 150. Dia orang kata motor-motor ni ada cut off. So, enjin jadi tak kuat. Kalau pergi convoy selalu tinggal kat belakang dan sebagainya. Sebenarnya ia tidak menjadi kesalahan jika anda melakukan semua perkara ini kerana ia adalah motor anda sendiri. Tetapi ia akan menjadi kesalahan sekiranya tiada kebenaran oleh JPJ ataupun JPJ tak lulus. Okey, secara kesimpulannya sebenarnya sekiranya anda ingin melakukan ubah suai yang begitu keterlaluan, anda boleh disaman sekiranya anda dijumpai di atas jalan raya. Jadi motor-motor yang telah dimodified dan digunakan di atas jalan raya boleh dikenakan tindakan saman, minimum RM3,000 dan maksimum RM20,000. Mungkin motor anda boleh disita secara on the spot. Sebenarnya nak modifikasi ataupun tidak motor anda bergantung kepada anda sendiri. Hak anda, motor anda, duit anda. Anda ada duit, anda boleh modify. Anda tak ada duit, anda tak modify. Ikut minat masing-masing. Jadi sebelum anda modifikasi motor anda, fikir-fikirkanlah adakah ia berbaloi sesuai atau tidak. Tepuk dada, tanya selera.
Saya rasa setakat ini sahaja video saya kali ini. Semoga apa yang saya ingin sampaikan ini menjadi panduan kepada anda untuk meneruskan cita-cita anda, nak modifikasi ataupun tidak. Jadi kepada mereka yang baru ke channel saya, jangan lupa like, share, komen and subscribe. Jangan malu-malu, subscribe itu percuma. Subscribe. Jangan malu-malu ya. Okey. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright.